Safar ya. InsyaAllah pada minggu depan kita didatangi oleh bulan yang hebat, iaitu nama dia Rabiul Awal. Bulan sambutan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang lama dah kita dengar kuliah-kuliah bersabit dengan kerana Nabi ni kena Covid dan sebagainya. Baik, kita baca dulu sikit hadis bersabit dengan tajuk kita. Pertama, nama dia rahmatan lil alamin. Allah berfirman hadis kursi, iza hamma abdi bisayyi'ah, apabila hambaku merancang untuk melakukan sesuatu kejahatan. Dia mula dengan kejahatan dulu ya. Sebab tu ada ayat innal ladzina kafaru, orang kafir, lepas tu baru innal ladzina amanu. Ada ayat gitu ya. Termasuk ayat dibaca tadi. Walam ya'malha, tapi dia tak buat apa-apa. Cuma dia duk bercita-cita saja atau merancang. Faktubuha lahu hasanah, Allah tulis baginya satu kebajikan. Ini rahmat Allah ni ya. Dia merancang nak buat kejahatan tapi tak buat tu mungkin tak jadi, tak buat tu mungkin kena sabar, atau ada faktor-faktor lain menyebab tak jadi. Nak sampai ketua tak jadi tapi nak merancang tak. Jadi Allah kata satu kebajikan untuk dia. Maknanya kalau dia sabar tak buat tu, keselamatan untuk dia atau untuk orang lain. Ya, walaupun dah ada berdetik dalam jiwa dia. Ini perancangan ya. Perancangan juga boleh kata niat ya. Niat juga dibagi perancangan. Tapi niat itu dia tasdik bil qalbi. Perancangan ni mungkin ada buat secara planning perancangan. Itu bahasa moden sikit lah. Fa in amilaha faktubuha lahu sayyi'ah, apabila dia tu laksana buat, maka Allah tulis satu kejahatan. Maknanya satu-satulah, satu kejahatan, satu pahala tak buat, dan satu dosa kalau dia buat kejahatan tu. Maknanya gitu ya. Di sini nak beritahu adilnya Allah ni. Jika ia bertaubat, maka ia hapuskan daripada dia. Tapi taubat tu lebih baik. Taubat tu mungkin tinggal, ataupun dia berikrar, ataupun taubat tu kerana sesuatu menyebab dia kena taubat. Ada sumber-sumber lain dia kena bertaubat. Manakala apabila seorang hamba-Ku merancang melakukan kebajikan, wa iza hamma abdi bihasanah, ini yang penting, falam ya'malha, sedangkan dia hanya niat saja, rancang saja, tak buat pun ya, tu rancang, faktubuha lahu hasanah, memang Allah beri dia satu kebajikan markah. Tetapi fa in amilaha, jika dia buat, faktubuha bi asyarah, ini ganjaran hebat, ganjaran rahmat Allah. Kebaikan yang dia rancang dia tak buat dapat satu, tapi dia buat dapat satu, dia bonus dia 10 bonus dia. Ini mak nak beritahu Allah beri peluang kat kita ni, amsaliha ila 700 da'fin, tetapi dia laksana ditulis baginya 10 hingga 700 kali ganda. Makna berganda-ganda. Sekali itu sebenarnya adalah motivasi untuk dia. Macam kita pergi sekali, tiba-tiba dengan sekali itu kita pergi berpuluh kali pula. Gitu kan? Tidak kata pergi saya tak pergi tak. Mana sekali itu dengan rahmat Allah, dia bagi motivasi kat kita. Satu daya tarikan, satu sumber utama sebab kita pergi lepas tu. Kita kata bagusnya pergi, aku nak pergi pula. Itu sebenarnya ya? Bukan sekali tu gitu. Tapi rahmat Allah ni dia panjang, dia luas. Rahmat Allah ni dia jauh, dia punya vision dia tinggi ya. Jadi itu nak beritahu bahawa luasnya atas tajuk kita pagi ni, iaitu orang kata mati atas rahmat Allah. Cuba tengok mati dah. Apabila mati semua dapat tajuk title sama. Dah, tajuk Allah Yarham. Betul tak? Bawa tajuk tu kan? Mana kita lain mati? Nama tinggal semua. Name tag tinggal dalam kereta belakang je.
dah pencing. Buat nanti elok-elok tinggal kereta. Tengok buka dah kelabu. Termasuk nama Ustaz Wan kelabu. Hilang dah nama aku. Kenapa? Dah tak guna dah. Sebab dia punya habis dah time kita bertugas dah. Mati pun begitu juga. Semua orang panggil Allah Yalham. Lepas tu pahala-pahala pergi mana? Kita kata pahala dah. Redha Allah duduk kat mana? Kan? Kita kata mati dengan redha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi dah. Pergi mana? Itu semua jalan-jalan. Jalan redha Allah. Jalan kita bertawakal. Jalan kita bertakwa. Enjin dia itu man amila salihan. Enjin tu power 1.2, 3, 360, 500 point semua ada tak untuk nak pecut tu power tu maka man amila salihan, siapa buat benda baik hasanah tu makna baik dah wa huwa mukmin, iman dia tu tak cuba kendur pun maka Allah kata maka Allah beri dia satu ganjaran yang baik. Dan Allah tambah falanajziyannahu ahsana kama ya'malun atau yaksibun. Allah tambah. Jadi tambah-tambah itu adalah kerana rahmat dia. Kerana kasih sayang dia. Bismillahirrahman. Aku buat kerja ni atas nama Allah. Ada berapa? 99 nama Allah. 99 nama Allah. Kita buat kerja, kita sebut hari-hari kita melangkah dah. Itu maknanya hebatnya nama Allah ni. Jadi ada surah nama dia Ar-Rahman. Kita baca tu. Surah tu menafikan ataupun menempelak ataupun beritahu ulang-ulang balik bagi orang yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Orang yang nak membohongi, makna orang tak bersyukur nikmat Allah. Dia dapat nikmat Allah tapi dia kufur dengan nikmat Allah, maka Allah ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Surah ni nama Ar-Rahman. Tu jelas ya. Dan surah ni menjawab isu siapa? Isu orang kafir dulu khusus Abu Jahal. Kenapa dia jawab dengan surah ni? Sebab Quran ni satu dari kalam ilah menjawab isu. Semua isu-isu dulu, sekarang dan akan datang, semua dalam Quran ada. Tak payah kita ronjok ke lain ya. Isu ada dalam Quran. Sebab isu tu dia serupa. Watak, body yang lain tapi watak sama. Orang lain tapi perangai itu ada di setiap zaman kan. Perangai pembohong, perangai itu, perangai semua ada setiap zaman. Maka Allah kata Ar-Rahman dia dijawab. Sebab Abu Jahal pun pernah kata kepada Nabi, dia kata Tuhanmu ni banyak nama, dia kata. Satu nama mu sebut Rabbi, Alhamdulillah Rabbi. Tadi kita baca Fatihah dah. Puji bagi Allah yang mentakbir. Dia bila mentadbir dia panggil Rabbi. Rabbi tu pula dia pecah dua. Tauhid rububiyat, tauhid uluhiyat. Rububiyat Allah sebagai mentadbir, uluhiyat Allah yang esa. Tadi kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan la ta'khudhuhu sinatun wala naum tadi kita baca wa ilahukum ilahum wahid. Ni wahid ya, wa ilah tu Allah yang tauhid rububiyat ya, tauhid uluhiyat. Wa ilahukum ilahun wahid. Ilah itu satu, tidak berta'addud, tidak berbilang-bilang. Lakum dinukum lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak berbilang-bilang. Apabila tidak berbilang-bilang, dengan Rahman dia esa itu makna dia boleh beri macam-macam kebaikan pada kita. Jadi itu makna dia secara umumnya dalam tajuk hadis kita ni. Maka apa huraian dia? Huraian dia dalam hadis ni, dia kalimah yang nak ditonjolkan kena hamma. Hamma ni humum. Maksudnya Allah ni berkehendak dan bersedia untuk mengerjakan. Maknanya kita ni ada sifat hamma humum, sifat kehendak.
nak buat sesuatu, dia kena ada, ya. Jadi itu pergerakan manusia. Jadi hama itu cenderung batin. Dia mula dengan batin. Batin ni mana dalaman jiwa, ataupun dia panggil fuad. Fuad ni namanya lubuk hati. Dalam hati tu ada tempat yang tak lupa, nama dia lubuk, ya. Duk terendam kat situ, ya. Kerana itulah dia kata mengandungi unsur-unsur pasti. Pasti tu tahu bila? Pasti nak buat. Dia tangguh sehari lepas hari, setahun nak buat, tak jadi kan? Tak jadi. Maka kerana itulah dia kata kami pengarang kata menghuraikan dengan merancang atau untuk melakukan perancangan tahunan. Kita adakan perancangan tahunan, perancangan mingguan, perancangan harian, perancangan pagi ni, perancangan tengah hari. Maka pergi bergerak-gerak, ada mingguan, ada tahunan, ada dalam kehidupan kita perancangan besar. Allah pun gitu juga, ya. Dia ada perancangan besar terhadap kita pun ada juga. Itu dia panggil hamma humum, ataupun dia panggil al-hammu. Jadi atas tajuk Ar-Rahman ini yang dia fokuskan satu kalimah tadi. Satu kalimah saja nak difokuskan. Jadi ulama membuat ada unsur pasti itulah, maka terjadi seperti tersebutlah hadis kursi di atas. Ada 6 bentuk peringkat perancangan ni. Peringkat pertama dipanggil hadisun nafsi, lintasan hati. Kadang-kadang terlintas sebab kita tengok. Kita lalu kereta, tengok pergi jalan lah. Kita terasa nak makan lah. Itu pun lintasan. Tapi nak break tak sempat. Sebab kereta belakang duk jolok belakang tak. Kalau berhenti bahaya orang lain. Itu dipanggil lintasan. Ataupun kita tak tengok pun, kita duk relax, duk tidur, terlintas mari. Terfikir, kita kata lamanya aku tak makan benda tu. Dia, kita pun start kereta keluar. Ataupun lamanya aku tak jumpa member tu kan. Itu lintasan hati. Ada lintasan hati tu sakat tu je, tak bergerak pun. Sebab malas pergi, tak terdaya, tak mampu, tak nak guna macam-macam lah. Saya baru ni terlintas. Terlintas tu sebab sahabat saya cabar. Sahabat saya bekas PPD Bacuk, Ustaz Ma'in nama dia. Dia kata, marilah kenuri rumah aku, dia bawa balik menantu. Saya kata, sakat bawa balik menantu tu biasalah. Dekat Semenyih ni Sepah member kahwin balik menantu. Kan? Biasa kan? Dia kata, takkan kau ceramah tak boleh cuti? Cuti aku ni bila-bila boleh. Sebab aku bukan kerja tetap macam GPA, cuma pergi ceramah. Tapi aku terikat dengan kelas aku tu. Ni, geng-geng aku kat surau-surau masjid tu terikat jugalah. Aku bukan pergi ngajar gitu, ada pendengar. Dia kata kalau mu tak mari rugi, apa ruginya? Aku kumpulkan geng-geng lama-lama dulu, kau tak berpisah tahun 78 lagi. Betul lah. 78 keluar tu, berpisah kau sana. Dia orang ni aku kumpul satu kemah. Kalau kau rasa nak jumpa, marilah. Sebab tu yang bahaya. Separuh orang tu, orang ni, orang dah mati dah. Yang tak mati yang kau dengan aku. Saya pun start kereta. Start kereta macam kajang kuda subuh. Zop pergi ke Pelekat. Pecuk sampai Gua Musang, baru tukar keseluruh. Tengok tu dah. Ada tak? Kita rancang tapi tahu bila. Ada target dah, tahu bila. Hari tu jadi. Jadi tu nak buat kebaikan kan. Kenuri ni kebaikan. Bukan nak bagi tembak orang kat Sungai Golok tu. Itu hak malam jadi. Itu juga dipanggil palahu hasanah. Maka Allah tambah 10 atau 100. Sebab kita pergi jumpa sahabat-sahabat, minta maaf semua dosa lepas-lepas. Masa kita belajar dulu kenakalan remaja dah. Tapi yang pertama ni dia kata lintasan saja dalam hati, tapi tak buat apa-apa pun. Jadi hammu tadi dia kata pertama terlintas saja, tak buat apa-apa. Tapi cabang dua, kalau nak buat baik dapat, nak buat jahat tak dapat apa-apa.
zero. Cuma pahala tak dapat, dosa tak dapat. Tapi kalau buat baik, garanti dapat. Ini nak beritahu betapa rahmannya Allah ni. Kalau kita nak buat kejahatan, tak buat. Kalau mungkin ada kesabaran, kita malu, kita rasa tak berfaedah lah, aku dah tua dah, kan? Tapi lesananya itu tak ada apa-apa dah, akan terhenti setakat tu. Itu makna dia tahap pertama. Tahap kedua dia panggil hajiz. Hajiz ni dia panggil suara jiwa yang lebih menonjol, tapi tak beritahu lagi mana menonjol tu kuat, jiwa kita tu kuat. Dan dia kata lebih kuat daripada lisan batin tadi. Maknanya tadi cakap relax ni menonjol tu kuat, suara tu. Kita pergi mari duk fikir nak buat tak. Tak sebut ke orang pun, tak beritahu pun nak buat. Ini peringkat kedua dalam tajuk Al-Hammu tadi. Peringkat ketiga dia khatir, iaitu lebih menonjol dalam hati, lebih lagi. Khatir. Yang kedua hajiz, yang ketiga khatir. Ya, lebih menonjol. Peringkat keempat Al-Hammu, baru sampai tajuk kita, makna cenderung dah. Cenderung ni mana nampak. Cenderung ni yang sudah mengandungi unsur pasti untuk dilaksana, namun pelaksanaan itu masih lagi ragu-ragu. Mana ragu-ragu tu lebih berat lagi daripada nak buat. Dia kata kalau aku pergi kan macam ni, kalau bukan macam ni, macam duduk bincang lah. Duduk bincang dia seorang lah, tak bincang dengan siapa-siapa. Tapi ragu-ragu tu ada. Baik, sifat ragu-ragu ni siapa? Setan kan? Setan. Kerja setan ni, hak paling banyak ragu-ragu nak buat baik. Nak buat baik, dia banyak ragu-ragu. Dia kata tu ketinggal, ni tak. Itu setan. Tapi nak buat kejahatan, dia tak beri ragu-ragu. Dia beri satu kekuatan biar cepat kita buat. Tapi kalau kita ni biasa dengan buat kebaikan, mungkin kebaikan itu tak ada ragu-ragu, kita terus buat. Ini yang keberapa? Yang keempat. Manakala yang kelima, al-azmu, keazaman, iaitu maksud pelaksanaan sudah kuat ataupun lebih kuat dari al-hammu, lagi kuat nampak dia. Maka yang keenam kata al-jazmu, tak ada ragu-ragu dah. Tak ada ragu-ragu tu, kita lalu depan orang tengok dah. Kalau kita nak buat kebaikan, orang nampak, orang nak pergi mana? Nak pergi sini. Kalau nak pergi kebun, orang tengok dah. Pakai kasut, pakai tu, bawa cangkul, bawa gergaji, bawa macam-macam dah. Kerja tu menyebab ada hubung kait dan kita bawa tu orang nampak. Maka yang keenam, al-jazmu, tak ragu-ragu untuk laksana maksud dia. Maknanya hebatnya dalam konteks al-hammu ini sampai ada 6 peringkat. 6 peringkat kita mesti lalui, baru benda-benda tu Allah beri dengan rahman dia, tak ragu-ragu tadi, untuk kita kutip pahala atau rahman Allah. Nak kutip pahala ni ada peringkat ya. Tapi peringkat tu dia tidak susung gini. Ini kita cerita dalam bentuk akademik, penyusunan peringkat tadi. Maka huraian hadis kita, ulama bersepakat. Betul. Apa dia kata ulama bersepakat? Dia panggil muttafaqun alaih. Lah hadis ni ya. Kita baca hadis kan. Ulama sepakat. Sepakat tu ramai lah. Ya, dia panggil mutawatir, ramai. Apa dia kata ramai? Ketiga-tiga jenis kecenderungan 1, 2, 3. Hadisun nafsi, hajiz, khatir tadi belum dikenakan hukum. Tak mai hukum lagi. Tak boleh nak kata wajib, tak boleh kata haram, tak boleh kata makruh, tak boleh. Jadi hukum tak keluar lagi. Kalau mahkamah tidak disabitkan, ya, mahkamah tahu kan? Tak disabitkan sebab tak ada bukti. Hanya itu dalaman untuk dia seorang. Dalam bab fiqh begitu juga, ya. Ulama sepakat. Dan belum dikenakan suatu hukum seperti dimaksud dalam hadis di atas. Tak ada apa-apa. Gitu saja.
Pada tahap ketiga terakhir itu barulah dikena hukum tersebut dalam hadis kursi ni. Tahap ketiga akhir. Maksudnya al-jazmu itu apabila tak ragu-ragu baru marinya satu hukum. Hukum apa letak? Mungkin hukum haram, mungkin hukum wajib, mungkin hukum dosa, mungkin hukum tu pahala. Lagi kemungkinannya. Kenapa? Di samping itu terdapat pula ulama menganggap bahawa al-azmu iaitu sinonim dengan al-jazmu. Mana al-azmu, keazaman itu dia juga panggil al-jazmu, tak ragu-ragu, sehingga dorongan ini tak lama lagi akan menjelma menjadi amal. Dorongan tu kuat, lama-lama jadilah amalan. Amalan ni buat, laksana. Hak ni ayat saya baca dia, man amilah tu. Siapa yang buat, siapa yang amal. Mana orang buat, orang amal itu dia duduk yang keenam, nama al-jazmu, tak ragu-ragu. Hujan pun dia mari, ribut topan dia pergi jubak. Kenapa? Sebab dia tak ragu-ragu. Dan tak ragu-ragu ini dia panggil jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jangan main. Beza dengan jihad pergi angkat senjata tu. Hak tu Nabi kata jihad kecil. Habis peluru pergi lawan menerak senjata, dah jihad kecil. Hak jihad hak besar ni, tajuk ni jihad kita lawan di hari-hari. Subuh lawan zuhur, lawan maghrib, lawan isyak, lawan, dah hari lawan. Sebab kehidupan kita ni selalu tak henti pergi sana pergi sini. Jadi kadang-kadang ada cabaran-cabaran dalam hidup ni. Tidak kata kita rumah dah. Jadi kita kena lawan. Maka dia kata menjelma menjadi amal perbuatan. Amal itu dia bergerak atas tajuk mujahadah. Dia tak duduk situ. Jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi dalam lawan hawa nafsu hak nak mantap, dia panggil apa? Nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru mari nafsu yang mantap. Mantap tu dia panggil nafsu yang dah, kalau konsep pengalaman. Mantap ni sebab dia pengalaman. Cuba tanya orang pengalaman. CJ tak ada pun dia buat kerja mantap tak? Dia mahir. CJ tak ada. Kita kata awak ni mahir. Saya dah kerja 20 tahun dah. Awak belajar mana? Saya belajar melalui pengalaman. Orang ada CJ tak ada pengalaman. Tapi sebab CJ itu lama, tahun 80 lagi, dia tak boleh pergi nak buat kerja pun boleh. Tapi dia tergagap-gagap lah. Buat kerja kena check balik, kena refer balik. Ya, saya buat contoh sahabat-sahabat saya lah. Sahabat saya ni jadi ustaz dulu lah. Dia tanya saya, kamu pencin ni buat apa? Mengajar surau-surau lah. Sikit sebanyak. Jangan nanti nak PhD pun nak mengajar. Ada orang yang kata, tunggu nak master, tunggu nak PhD, tunggu tak buat-buat pun, daftar PhD pun tak pergi, maka tak mengajar. Mana dia tunggu title. Jadi kita hak tak title ni, walaupun sikit istiqamah, lama-lama pengalaman. Memo tu pula dia berhenti, dia tak cara dah. Dia pun mulalah nak buka kitab, pergi surau nak mengajar. Orang surau telefon, ustaz, kawan ustaz ni boleh mengajar, tapi dia kata macam orang baru nak belajar. Kenapa? Dia baru nak buka pengalaman. Ilmu dia ada, nak cerita ke orang ni. Ataupun dia dulu bekas fakulti Islam, tapi dia pergi bidang lain, bidang PTD apa benda, 30 tahun duk main PTD. Maka dia membuka kitab. Dia tak sama dengan orang yang pergi terus, tak sama. Itu makna dia apa? Makna dia orang yang mahir dalam kehidupan dia, walaupun dia CJ dia tak ada. Walaupun makna dan maksud hadis ni tersebut di atas, dia kata ialah bahawa Allah memerintah kepada malaikat yang diserah ke hugah mencatat semua amal perbuatan manusia supaya tidak menulisnya sebagai satu kejahatan. Apabila seorang itu hanya merancang sahaja dan belum melaksanakan,
dan meninggalkan dan tak jadi melaksana maksiat. Berarti menahan diri dari kejahatan, menahan diri daripada jahat adalah satu kebajikan. Satu kebaikan itu sebab ada benda nama dia menahan. Kita puasa, menahan lapar dan dahaga. Puasa kan? Puasa tu. Menahan tu makna dia tak buat perkara-perkara yang bertentangan hukum. Puasa tu gitulah, menahan lapar dan dahaga. Itu poin besar. Tetapi sebenarnya menahan semua. Tengok perkara-perkara mungkar, bercakap benda-benda tak baik, buat benda tak bagus, itu nama menahan. Dan menahan itu dia panggil hukum. Hukum apa? Hukum sabar. Menahan tu. Sebab puasa itu makna dia oleh panggil syahrus sabar, bulan kesabaran. Dalam kita nak buat kejahatan, kebaikan ni, khusus kejahatan, dia ada benda nama menahan. Jadi ada kejahatan yang paling mantap, nama dia amarah bisu'. Amarah bisu' ni orang yang buat jahat, dia tak tahu itu jahat. Dia buat jahat, dia tembak orang, dia bunuh orang, dia tipu orang, dia tak tahu buat jahat. Dia tak mari pun satu penyesalan yang dia buat jahat. Itu ya. Sebab tu ulama kata amarah bisu' ni ada pada Fir'aun. Fir'aun ni punya amarah bisu' ni ya. Dia sanggup bunuh baby-baby hak mengandung lelaki satu negara, dia bunuh. Sebab baby-baby hak lelaki ni kata tukang sihir dia, kalau beranak besar nanti salah seorang tu akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Dia takut. Dia takut, maka dia bunuh. Setiap ibu mengandung beranak, pak dia bunuh. Lah ni tak apalah pakai scan. Kan? Dulu tak. Itu Fir'aun. Maka dia panggil amarah bisu'. Satu perangai yang mantap, jahat yang tak berubah-ubah. Jadi malaikat pergi tulis tu. Malaikat tukang tulis ada dua jenis. Satu dia panggil malaikat hafizin. Wa inna alaikum hafizin. Satu lagi kiraman katibin. Dua. Lepas tu hak duduk dekat bau kita ni, itu kerja di hari-hari dah. Jadi wa inna alaikum lahafizin, pagi-pagi dia ada depan kita ni. Malaikat tu Nabi naik Isra' Mi'raj, dia jumpa malaikat tu di aras ketiga. Jenis malaikat tu duduk situ. Beratus-ratus ribu ramai. Kerja dia turun mai ke dunia pagi-pagi ni, bawa fail ya, bagi rezeki kat kita ni, dia ada ni sampai waktu syuruk dia naik, hantar fail kat kita, ditulis oleh kiraman katibin, disaksi oleh hafizin, dua malaikat. Itu jenis malaikat. Nabi jumpa, Nabi tanya Jibril ni siapa? Malaikat ni turun naik duduk sini. Malaikat hak jaga bumi ni dia panggil malaikat nombor 1. Duduk di mana? Duduk di langit dunia pertama. Duduk pikul aras malaikat ni. Malaikat hak cabut nyawa kita tu, kerja turun cabut nyawa, duduk di arah keempat. Semua arah-arah langit tu dia orang ada sebenarnya. Cuma dia bertugas dia naik, lepas tu turun balik. Jadi malaikat-malaikat ni kerja dia mencatat kita, menulis kejahatan kebaikan kita. Jadi apabila kita merancang tak jadi, dia tak tulis lah. Ada bila kita merancang jadi, dia tulis khusus kebaikan ataupun kejahatan. Sebab itu ada satu hadis, malaikat pergi jumpa dengan Allah, bentang kebaikan dia tu kan, elok semua, elok-elok. Allah campak. Dia campak tak jadi ni, dia kata. Ni dia kata tak jadi. Jadi malaikat pun risaulah yang hantarnya tadi. Wa inna alaikum lahafizin. Dia cakap, kenapa ya Allah tiba-tiba engkau campak? Yang kau tulis tu bagus belaka. Elok, titiknya, komanya, ketah semua ada, time semua ada. Tetapi dia tak ikhlas. Terkejut malaikat lah. Bahawa ikhlas tu bukan kerja malaikat. Ikhlas tu kerja Allah. Situ pula tuan-tuan. Ikhlas tak benar. Tajuk kita bagi ni ya. Tajuk niat tu kerja Allah. Okay?
Orang kata aku pergi, aku buat dengan ikhlas kan. Memang malaikat tahu. Tapi hati kita setara mana tu malaikat tak tahu. Kerja dia ni hanya tulis amal-amal kita yang dia nampak semua ada, yang kita tak nampak dia tulis. Tapi kerja last minute menentukan kita ni ikhlas tak ikhlas Allah. Itu nak beritahu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Allah Ta'ala saja menentu dengan ikhlas. Sebab niat kita ni dia yazid wa yankus. Dia ada bertambah, dia ada berkurang. Kalau musim bertambah tu dia bertambah tinggi niat ni. Ya, hak pagi esok niat dah nak mari kan. Kalau musim dia berkurang, niat kita tu statik duduk dengan gitu je. Ya. Itu maknanya itu. Jadi dalam hadis ni huraian dengan jelas dia kata jika dia menahan diri dari kejahatan, menahan diri dari buat jahat, maka ia kebajikan. Dia niat nak buat jahat tapi tak jadi jahat, itu kebajikan, maka dapat satu pahala. Jangan main, mudah ya. Maka kita niat tak jadi, tak buat. Sebut orang pun tak. Hanya kita berkata-kata sendiri, nafsu kita dapat satu kebajikan. Sebab selamatnya kita dan orang lain kerana kita. Kalau kita buat, mungkin berapa orang tak selamat tak? Kita ngumpat ke, kita apa ke tak selamat. Kita pun tak selamat. Sebab lidah kita patut zikir, patut buat benda baik, tiba-tiba kita bercakap tak baik. Itu maknanya rahmatnya Allah ni. Ya, betapa rahmatnya Allah ni dalam tajuk kita pagi ni. Baik. Apabila seorang telah melaksana atau mengerjakan maksiat terancang, ini hak dia buat, barulah malaikat-malaikat tadi menulis atau mencatat satu kejahatan. Satu ya. Tapi kalau buat kebaikan, satu ada bonus, nama dia 10, malah 700. 700 tu bonus tu sebagai galakan. Saya beritahu dia kan, sebagai galakan. Macam kita berjanji dengan anak-anak kita, dengan siapa lah kan, galakan, kalau kamu mari gini-gini, Allah pun lebih pada tu lah dengan rahmat dia. Malaikat tak mencatat sebagai satu kejahatan apabila masih dalam merancang. Duk termenung, tak berak, duk fikir, tak catat. Tak catat. Walaupun pen dah pegang dah, serta tak jadi laksana disebab oleh takwa. Ada lagi benar. Ada benar, ittaqullah. Ini. Tapi nak sampai ittaqullah ni payah. Haqqa tuqatih, setakut-takutnya. Wala tamutun, yang kau mati. Wa antum muslimun, dengan Islam. Nak sampai pekat takwa ni adalah payah. Kan? Sebab kalimah takut ni kena ada terbentang benda depan baru takut. Kan? Dia nak sampai takut, dia ada benda nama keinsafan. Wa man yakhshallah ilal ulama. Orang yang paling takut ulama. Sebab tu ulama ni kalau kita tanya, kadang-kadang dia kata, saya tak boleh bagi keputusan lagi hari ni. Saya kena balik rojok kitab dulu. Tengok. Orang kita ni tanya sepatah sampai orang stop berhenti. Sebab apa? Itu bukannya pendapat hukum, pendapat peribadi dia, kan? Dia kata gini. Saya tak setuju sebab gini. Tapi ulama dah, dia takut dia bercakap itu orang lain ambil poin dia tidak. Maka ulama kata, tunggu esoklah, saya buka kitab dulu. Sebab ini melibatkan hukum, takut salah cakap, jadi hukum tu tersebar menyebabkan saya bersalah atas maklumat saya. Sebab tu orang yang paling takut dalam macam ni ialah ulama. Dan dia sentiasa buka kitab, tengok rojokan. Takut salah sebut ayat, salah sebut hadis, salah sebut ulama-ulama dia rojok sebagainya, ya. Sebab tu sahabat-sahabat saya duduk mengajar, semuanya kalau kita jumpa dia, malam ni mengajar mana surau tu, dah sekarang duduk rojok sikit untuk malam karan. Padahal ilmu dia dah berlambak dah. Ilmu dia ada tu, hak tu dia panggil plan B. Hak kita mengajar ni plan A. Saya ke Melaka kemarin, Tok ni
akademik JPJ Melaka. Kan? Saya kuliah subuh patut tu. Saya sampai maghrib, katanya pengarah ustaz, malam ni ustaz ceramah lah apa patut untuk pelatih-pelatih kita ni. Itu plan B. Mana plan B ni tidak ada kitab terbuka dah. Nak umum plan B. Tapi hak kita pegang atas jadual pagi esok tu buka hadis tu, itu plan A. Kena ada dalam hidup kita ni plan A, perancangan A, perancangan B dah. Kena ada dalam hidup kita ni. Baru benda tu tidak salah cakap. Jadi dia kata tidak jadi laksana sebab oleh kerana takwa ni. Walaupun sebenarnya ia anggap melaksana, tapi sebab takwa, takut pada Allah, maka malah dalam satu riwayat menyatakan bahawa seorang yang merancang akan melakukan maksiat tetapi tinggal tanpa kehebatan, wibawa takwa Allah, ditulis baginya satu kebajikan. Dia tak buat sebab dia wibawa takut Allah, kehebatan Allah itu, maka dapat satu kebajikan. Hal ini dapat disimpul dari riwayat sumber Abu Hurairah, ni hadis lain dah. Apabila hamba-Ku merancang satu kejahatan, jangan kamu tulis atasnya sebelum laksana. Ini hadis lain sebagai sokongan ya. Sekira ia laksana, hendaklah jahatnya tulis sekadar apa ia laku. Kalau dia buat apa, jangan bermarkah penuh lah. Tengok sakat mana dia buat tu. Jangan semua dia buat tu nak bagi markah penuh ya. Mungkin markah penuh 10, mungkin dia buat tu 3, 4. Sebab kejahatan ni berbeza tak? Kejahatan ni berbeza. Hak jenis bunuh orang ke, tuduh orang ke, macam-macam tahap kejahatan. Jadi Allah pun sama juga. Jadi hukum-hukum di dunia, undang-undang sivil kita belajar pun saya tengok gitu juga lah tu ya. Mungkin ada pengalaman benda gitu. Ada sebagian ulama berpendapat bahawa orang yang mempunyai azam maksud melakukan maksiat dengan hatinya telah menyedia diri dari melaksana sebenarnya telah berdosa. Ulama lain berpendapat apabila kita buat, tak buat lagi tapi ready nak buat, maka dia kata berdosa. Tapi kalau Bani Israel dulu begitu. Bani Israel dulu, ahli kitab dulu, dia Islam juga, benda-benda hukum ni dah jadi dah berdosa. Jauh dulu. Tapi kita umat Muhammad ni dengan rahmat Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hukum dah berbeza. Bani Israel tak. Bani Israel ni tinggi hukum dia. Contoh, kalau budak main kencing kat kapek ni, hukum dulu satu kapek kena buang. Satu kapek ni kena buang. Tukar kapek baru, cari sponsor baru. Hukum dulu. Sekarang kena gunting sakat tu je. Beza kan? Tengok rahmatnya kita ni dengan hadir dan kita Muhammad SAW ni. Hukum dulu berbeza kan? Jadi hukum beza. Hukum Allah kata innama amru iza arsalnakum kun fayakun, dulu hebat. Umat-umat dulu Allah balas terus. Kau Lut terus, kau Ad terus, kau Samud terus. Depan mata kita berlakukan. Kau Nuh terus, kau Musa dan kita. Kita Muhammad ni, kalau cerita kejahatan hak umat Muhammad buat ni pun banyak juga berlaku. Tapi Allah dengan rahmat rahim katalah hadis lain, kau buatlah, kau buatlah, kau buat, tapi tunggu patah rabbasu, bila kau mati. Kalau benda tu berlaku depan kita lah ni, berlambak-lambak kan? Berlambak-lambak, saya ingat banyak lagi umat kita ni. Tapi hebatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jadi maka aku buat pun tak ada apa. Dia kata, mana relate ya aku, dia kata, aku tak percaya ke Tuhan, begitu je. Aku etis, tak percaya ke Tuhan. Aku fikiran komunis macam-macam dah. Macam tu je. Kenapa? Inilah tajuk kita pagi ni. Ada lagi berpendapat bahawa orang yang tak berlaku maksiat tapi belum bertaubat. Dia buat tapi Allah beri peluang taubat, tak bertaubat. Kamu dah merancang untuk melaku lagi atau mengulang,
ia disiksa kerana mengekalkan perbuatan itu, jadi berkekalan atas satu maksiat. Mana ni dia buat pun tak taubat, lagi satu maksiat dia tu, ya, mana gitu. Jadi ya, akibatnya orang yang berazam melaku maksiat, memutus untuk melaksana, telah ditulis baginya satu kejahatan, dan apabila dikerja ditulis pula satu kejahatan. Tu je markahnya. Tetapi orang yang melakukan kejahatan kemudian ia menyesal, ini penting. Menyesal tu nama dia nafsu yang kedua, dia panggil nafsu lawamah. Ini yang tadi dia panggil nafsu hak mantap, dia menyesal, mari dah lawamah, dia pun sesal, dia pun berhenti serta berpindah kepada kebaikan, bertobat, mohon ampun atas maksiat azam yang mengulang perbuatan itu, maka Allah berkenan hapus dosa dia. Tengok, hapus dosa dia, dan kata dia Allah akan menghilangkan perbuatan jahat itu dan menganggap seolah-olah dia tak pernah terjadi. Walaupun dianggap seolah tak terjadi. Kenapa? Atas rahman Allah. Kita buat Allahumma khtim lana. The end kita yang paling penting. The end ya. Hidup mana pun, pergi selaju mana pun, biar sampai ke destinasi. Kan hidup ni kan nak? Tak sampai ke mana, enjin dah rosak dah. Sampai situ, terus berhenti situ. Hadis ini tersebut memberitakan kepada kita bahawa apabila seorang hamba merancang berbuat baik atau kebajikan, tetapi belum dan tidak kerja kerana suatu sebab, Allah akan memerintah untuk ditulis satu kebaikan bagi dia. Dengan demikian diharap manusia selalu memikir hal-hal yang baik serta selalu berniat untuk buat kebaikan. Ini kesimpulan. Mana kita ni Allah cadangkan, syorkan ke kita. Kita duduk pagi-pagi, biarlah kita fikir benda-benda yang hasanah, nak buat kebajikan saja. Dia kata apabila Allah telah memberi taufik, datang satu benda taufik, hidayah kepada kita sehingga ia berbuat baik, Allah berkenan menulis 10 kebajikan. Mana kita fikir nak buat-buat, mari pula satu taufik, hidayah, petunjuk, maka kita pun dapat 10 kebajikan. Jadi itulah tajuk yang ringkas pagi ni sebagai mukaddimah tajuk hadis kita ni. InsyaAllah ada masa sesambung balik dengan hadis-hadis seterusnya untuk sebagai yang panggil menggalakkan amal ibadah kita. Jadi syiar yang paling penting, kata Imam Ghazali, kita jangan lupa mari berilmu sampai lebih 3 hari. Sebab kalau 3 hari tak mari, Imam kata hati kita berkarat. Ni, hati kita ni bukan jalan 3 bulan, 3 hari tak mari dia jadi berkarat. Jadi bila ilmu juga menggilak hati kita. Di samping ala bizikrillah tu, sebut nama Allah, kita dengar perancangan hadis-hadis Al-Quran dihuraikan, baik di media-media sosial sebagainya, di TV, radio, di kelas program macam ni, maka hati kita tu selalu bergerak, selalu dimotivasikan untuk nak buat kebajikan. Bukan kebajikan tu mari gitu ya. Jadi untuk pagi ni Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih pada jemaah. Ya, bukan soal jumlah. Orang kata berapa mari Ustaz Wan, itu jumlah. Yang pentingnya kita ada dalam majlis ilmu. Man amila salihan falanuhyanahu hayatan tayyibah. Allah hidup kehidupan baik, wala najyanahum, tambah bima kan yaksibun, apa yang kita buat. Jadi akhir kata bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zayyina bil Quran wa akrimna bi karamati wa syarrifna bi syarafil hadi wa afina min kull dunya wa azabil akhirah bi hurmatil Quran wa alhamdulillah amin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih, wallahu alam. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.